عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي،
نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 71 yang dibacakan tadi sehingga ayat 77 yang bermaksud, sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan taubatnya itu dia bertaubat pada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat, dan orang yang tidak memberikan persaksian palsu ataupun dusta, dan orang yang apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya sahaja tanpa tertarik sambil menjaga kehormatan diri. Dan juga mereka yang diradai oleh Allah itu ialah orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya seumpama orang yang pekak dan buta. Dan juga mereka yang diradai oleh Allah itu ialah orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin ikutan bagi orang yang bertakwa. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka pula akan menerima penghormatan serta ucapan selamat daripada malaikat di dalamnya. Mereka kekal di dalam syurga itu. Syurga itu menjadi sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadah kamu kepadanya. Tetapi bagaimana kamu hendak beribadah kepadanya? Kerana sesungguhnya kamu benar-benar mendustakannya, yakni Allah. Kerana itu sudah tentu balasan azab akan menimpa kamu. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kasih kepada Syekh Abdullah Sofi Mar'i yang merupakan pengetua muda Madrasah Al-Quran di atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berada di dalam forum keluarga Malaysia yang membawakan tajuknya Al-Quran Petunjuk Keluarga. Alhamdulillah, panel kita pada hari ini yang sangat kita raikan, yakni yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan juga bersama dengan kita panel yang kedua ialah Ustazah Asma binti Harun yang tidak asing lagi
dalam dunia dakwah di Malaysia. Dan alhamdulillah turut bersama dengan kita pada hari ini yang berbahagia Datuk Abdul Latif Mirasa yang merupakan pengerusi eksekutif Yayasan Restu dan juga merupakan ketua pegawai eksekutif Nashrul Quran, dan juga tidak dilupakan pengurus besar Nashrul Quran yakni Puan Nur Ashikin binti Datuk Abdul Latif. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana Al-Quran boleh menjadi petunjuk kepada keluarga di Malaysia. Dalam pada kita memperkatakan tentang soal inclusivity, soal kebersamaan dan juga soal contentment ataupun kesyukuran yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ialah bagaimana kita nak meletakkan dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan petunjuk terpenting kepada kita dalam apa juga perkara. Khususnya apabila pada hari ini kita membincangkan untuk membina sebuah keluarga Malaysia yang sejahtera. Jadi pada hari ini kita bersama dengan orang yang bertanggungjawab di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada hari ini. Yang Berhormat Datuk Siti Zailah akan menceritakan bagaimana beberapa perkara dan bagaimana untuk kita gerakkan secara bersama insya-Allah rakyat di Malaysia bagi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita bina sebuah keluarga Malaysia yang sejahtera insya-Allah. Jadi YB, tanpa melengahkan masa, saya nak tanya soal yang pertama YB ya. Apakah pandangan YB dengan masalah yang dikatakan, kalau orang kata masalah keluarga pada Malaysia, di Malaysia pada hari ini, adanya kes penderaan, adanya kes, pelbagai kes berkaitan dengan keluarga. Dan adakah semuanya bermasalah pada pandangan YB? Mungkin YB boleh ulaskan dan bagaimana mungkin Al-Quran pada hari ini patut dijadikan petunjuk kepada keluarga di Malaysia. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Suhai selaku moderator kita pada pagi ini, yang kita hormati Datuk Abdul Latif Mirasa selaku pengurus eksekutif Yayasan Restu, yang dikasihi Ustazah Asma selaku rakan panel kita, yang dikasihi Syekh Abdullah Subhi selaku mudir Akademi Nasrul Quran, Puan Nur Ashikin, Datuk Abdul Latif selaku pengarah Yayasan Restu, dan kepada pengurus besar Yayasan Restu, dan kepada semua kaki tangan dan termasuk hadirin hadirat yang berada dalam talian pada hari ini. Alhamdulillah. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, kita mengambil satu peringatan Allah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diturunkan Al-Quran yang tidak ada sedikit pun ragu di dalamnya untuk menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Seorang yang beriman, yang menjadikan hidupnya berpandu kepada Al-Quran, sama ada dalam pembentukan dirinya sebagai hamba Allah ataupun pembentukan keluarganya, apalagi dalam membentuk masyarakat dan membentuk negara dalam kepimpinan. Jadi dalam kita membina sebuah keluarga, sudah tentulah kita memerlukan panduan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk manusia. Al-Quran tidak diturunkan kepada binatang. Al-Quran tidak diturunkan kepada pokok kayu. Tapi Al-Quran diturunkan untuk manusia. Manusia menerima taklif daripada Allah, tanggungjawab untuk beriman dan beramal dengan Al-Quran. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita membina keluarga, sudah tentu kita tak dapat lari ada cabaran dan dugaan. Walaupun kita tahu ada pelbagai masalah dan aduan yang kita terima, malah statistik yang kita terima dalam negara kita, ramai juga kes-kes berlaku masalah dalam rumah tangga dalam negara kita yang melibatkan isu kekeluargaan, termasuk keganasan rumah tangga
tangga dan sebagainya. Kalau kita tengok statistik daripada Januari hingga September 2021, hampir 5,800 kes yang melibatkan berkaitan dengan keganasan rumah tangga berlaku dalam negara kita. Ini statistik daripada Polis Diraja Malaysia. Kenapa berlaku demikian? Kerana manusia ini tidak berpandu kepada Al-Quran. Kalaulah kita membina sebuah bahtera rumah tangga berpandu pada Quran, suami berpegang pada Al-Quran, isteri berpegang kepada Al-Quran, anak-anak pun pegang pada Al-Quran, insya-Allah dia akan hidupnya tenang. Sebab Al-Quran ini adalah cara hidup yang telah diturunkan oleh Allah. Bagaimana untuk kita beramal dengannya? Insya-Allah di sana ada keberkatan, di sana ada ketenangan. Tetapi kita lihat ada setengahnya mereka kebanyakan, ya saudara Suhail, apabila kita lihat punca-punca berlakunya masalah dalam rumah tangga, kebanyakan yang berlaku berpunca daripada panas barang, berpunca daripada mabuk, berpunca daripada judi, berpunca daripada arak, berpunca daripada dadah. Ini di antara punca. Maknanya amalan-amalan yang bercanggah yang dilarang oleh Allah dalam Quran, inilah sebenarnya penyebab kepada masalah. Sebab itu manusia perlu kepada panduan hidup. Tanpa panduan hidup manusia jadi sesat. Jadi apabila manusia ini berpegang dengan Quran, insya-Allah dia selamat. Namun di luar sana, walaupun ada kes-kes yang melibatkan masalah kekeluargaan dan sebagainya, ramai lagi sebenarnya keluarga yang berjaya. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada keluarga-keluarga yang berjaya. Ya, seorang ayah yang bertanggungjawab, ibu yang bertanggungjawab, anak yang bertanggungjawab pada keluarga. Tetapi bagi kita di sini ialah walaupun ada kes-kes yang berlaku, kita tak boleh anggap kecil. Sebab ini dia memberi kesan kepada masyarakat dan seterusnya membawa kepada kesan kepada negara. Jadi sebab itulah dalam penyelesaian terhadap isu kepada semua masalah ini ialah kena kembali kepada agama. Alhamdulillah, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada pihak Yayasan Restu yang telah membuka Nasrul Quran ini. Alhamdulillah, tahniah Datuk, kerana usaha ini adalah untuk mengembalikan masyarakat cinta kepada Quran, untuk melihat, dan alhamdulillah dengan pendekatan teknologi yang baru pada hari ini mudahkan lagi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita harapkan supaya ibu, bapa, anak-anak, supaya kita baca Al-Quran, bukan setakat baca, fahami, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Insya-Allah di sana ada ilmu dan pengajaran untuk kita bagaimana untuk kita membina keluarga yang sejahtera, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk di atas ulasan yang sangat baik, jawapan yang sangat baik. Jadi Ustazah, apabila YB sebut tadi tentang berkaitan dengan Al-Quran ini kadang-kadang hanya dibaca, tidak difahami, tidak ditadabbur. Sebagaimana Allah SWT firman, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tak cuba faham ataupun hayati Quran? Jadi ramai orang Ustazah, alhamdulillah, hafal surah Al-Waqi'ah, hafal surah Yasin, hafal surah Al-Mulk, bahkan ramai yang hafal surah Al-Kahfi hari Jumaat ni kan Ustazah, ya. Tapi sayang kita tidak mendalami dan memahami Al-Quran. Setiap kali Ramadan aja khatam Quran, alhamdulillah. Khatam tu ada yang khatam 2-3 kali. Tapi sikapnya, perangainya, akhlaknya, ibadahnya dan tindakannya tidak sama dengan dia khatam Al-Quran. Jadi Ustazah, boleh tak Ustazah ulas, bagaimanakah keluarga ni boleh jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam keluarga mereka, bukan sekadar dibaca tetapi diterjemahkan dalam amalan, dalam tindakan, dalam apa juga sikap mereka di dalam keluarga. Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan juga salam sejahtera buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda serta para sahabat, dan kepada seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Subhanallah. Alhamdulillah, terlebih dahulu pada pagi Jumaat yang barakah ini, pada penghulu segala hari, pada hari yang setiap saatnya ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa bersyukur kerana daripada kalangan bilion manusia, Allah memilih hanya sejumlah kecil sahaja
untuk menjadi umat Islam. Walaupun umat Islam lebih kurang dalam hampir 3 bilion. Masya Allah, daripada 3 bilion itu bukan semua solat. Daripada 3 bilion itu bukan semua boleh baca Al-Quran, boleh belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan membicarakan tentang Al-Quran. Maksudnya ini adalah satu kumpulan dan kelompok yang semakin rare lah, yang semakin sedikit, ghuraba, yang semakin terasing. Golongan yang memperjuangkan Al-Quran, yang sanggup mewakafkan dirinya untuk membina legasi Al-Quran seperti Nashrul Al-Quran ini. Masya Allah, bermula daripada usaha subhanallah, minta maaf ya, saya tak ada dalam ni, tak dituliskan. Yang berbahagia Datuk Abdul Latif, subhanallah. Yang berbahagia Datuk Abdul Latif, Masya Allah. Saya bila sampai di sini, muslimin-muslimat, memang aura perasaan tu sudah pun terasa. Dalam hati tu, kalau Nabi SAW baca Al-Quran, gelodak hati Nabi tu kan macam bergemuruh. Nabi macam menggelegak kan bila Rasulullah datang, rasa khusyuk dan takut tentang ayat tertentu. Jadi saya rasa daripada awal saya masuk sampailah saat ini, tak habis-habis debaran tu. Debaran yang saya rasa macam, apa yang aku buat ya? Kenapa saya macam tidak bersungguh dalam bab Al-Quran? Kenapa bila buat keputusan untuk jadikan diri sebagai ahli Al-Quran, anak-anak sebagai ahli Al-Quran, tidak bersungguh seperti mana mereka yang berada di sini? Dan ibu bapa sekalian, sebesar-besar dan sebaik-baik keputusan dalam hidup kita apabila kita memutuskan diri kita, anak kita untuk jadi ahli Al-Quran. Itulah keputusan yang terbesar, terhebat. Sebab kadang-kadang kita memutuskan diri kita untuk jadi macam mana, nak buat apa, anak kita sekian-sekian. Dan saya jumpa ramai ibu bapa yang berkongsi bagaimana perubahan besar pada keluarga dan terutamanya pada anak. Anak yang keras kepala, degil, tak nak belajar, anak bermasalah. Lalu ibu bapa ni mengambil keputusan untuk anak ini belajar Al-Quran. Maksudnya, stoplah dulu yang dia belajar sekarang sebab tak boleh fokus dan sebagainya. Tetapi dari situlah perubahan besar yang berlaku kepada anak tersebut. Dari segi kelembutan akhlak, dari segi kelembutan lidah dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Suhail, Syekh Suhail. Masya Allah. Syekh Abdullah. Subhanallah, minta maaf ya muslim-muslimat, subhanallah. Sebenarnya moderator kita. Tuan Suhail bin Muhammad, ya betul. Ni dah selalu jumpa. Minta maaf Syekh, tapi Syekh Suhail juga. Boleh cakap Arab kan? Masya Allah. Kita pun santai ya, takut formal sangat kan? Masya Allah, boleh ya. Syekh Suhail bin Muhammad Kamaruddin. Nanti nak dengar bacaan Quran boleh ya? Boleh ya? Saya bagi ayat siap-siap ya. Sebab saya nak bacakan ayat surah Ar-Ra'd. Ia berkaitan dengan keluarga, masuk syurga sekeluarga. Jadi boleh buka muka surat 252 ya, Syekh Suhail. Subhanallah. Itu kena minta Syekh Abdullah. Ya. Tapi 252. Dua-dua Syekh Okey, 252. Subhanallah, start daripada ayat yang ke-21 hingga ayat ke-24. Sebab ia membicarakan tentang masuk syurga sekeluarga. Jadi Ustazah nak minta Syekh kita baca ke? Nak minta. Dan Ustazah baca terjemahan. Ya, saya baca terjemahan. Sekejap lagi ya, sekejap ya. Masya Allah. Seterusnya yang dihormati YB Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, subhanallah. Kita umat Islam Malaysia terutamanya perlu kenal lah tokoh yang hebat ini. Merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Syekh Abdullah Sobihi Mari, macam mana sebutan? Betul ya? Selaku indikator merangkap mudir Akademi Nashrul Quran, muslimin muslimat. Kita ada yang mengusahakan juga, subhanallah, siapa tadi ya? Anak kepada Datuk. Subhanallah, Hajah Puan Nur Ashikin dan semua staf-staf, walaupun di mana pun anda berada, kalian berada di rumah dan di mana saja, alhamdulillah. Baiklah, silakan kepada Syekh Abdullah untuk membacakan ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya nak mengajak diri saya dan sahabat-sahabat yang berada di set di dalam bilik ni, dan juga yang berada di mana sahaja. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada beberapa ketika Sayyidina Umar ni bila dengar bacaan Al-Quran, dia boleh sakit satu hari, tak boleh bangun kerana gemetar dan rasa khusyuk dan rasa takutnya dengan firman Allah bila menceritakan tentang azab contohnya. Dan pernah juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dibacakan, saya lupa dah ayat apa, dia jatuh sakit selama 1 bulan. Sehingga kan para sahabat datang menziarahi dan tidak diketahui apa sakitnya. Tetapi bagaimana apabila saat kita mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh Abdullah ataupun siapa sahaja yang membacakan. Sangatlah rugi kerana kita mendengar dan membaca tanpa memahami. Sebab itu bukan sekadar nak rasa gemetar, bahkan ada dengan kita ketika saat Al-Quran dibacakan, kita tidak terasa apa-apa. Tak terasa apa-apa, kosong. Bila kita mendengar bacaan Al-Quran, kadang-kadang kita tidak ada adab, kita tidak ada akhlak. Kita boleh ketawa, kita boleh berbual, kita boleh bergembira. Kita duduk dengan tidak dalam keadaan yang menghormati bacaan Al-Quran itu. Sebab itu kalau kita tengok para alim ulama, bila mereka hadir satu majlis dan apabila dibacakan saja ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, mereka akan duduk dengan kaku tak bergerak. Bahkan kita tahu ketika orang-orang alim, orang-orang soleh bila dibacakan ayat Quran ataupun dia akan memberhentikan apa sahaja yang tidak perlulah, yang tidak perlu. Bahkan kalau kita baca kisah Imam Malik dan sebagainya ketika membacakan ayat Al-Quran, dalam keadaan wajahnya merah padam, lepas tu anak murid mari tanya kenapa. Rupanya ketika itu dia disengat binatang berbisa pun dia tak akan berhenti. Subhanallah. Jadi sekurang-kurangnya sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, alhamdulillah hari Jumaat yang barakah ini Allah izinkan kita untuk tadabbur sedikit ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan ayat yang baru saja Syekh Abdullah bacakan ini, kita cuba fahami dalam konteks persoalan yang diberikan, bagaimana ya Al-Quran ini ada kaitan rapat sangat dengan kita dalam hidup berkeluarga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ni maksudnya guruh. Guruh. Dan Al-Quran ini sangat istimewa. Lepas ni saya nak bercerita tentang Quran ni. Kalau kalian tengok surah ini, dalam Al-Quran ni dia cerita bahawasanya guruh ini dia berzikir kepada Allah. Yang kita dengar guruh tu, dia sebenarnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hebat. Baiklah. Terjemahannya iaitu orang yang ayat yang ke-21 surah Ar-Ra'd. Betul ya Syekh kita baca tadi? Dan orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, iman, silaturahim dan lain-lain. Dan yang takut kepada kemurkaan Tuhan mereka, serta bimbang kepada hitungan amal yang sukar pada hari kiamat.
dan orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan salat serta menafkahkan sebahagian daripada rizki yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau secara terbuka. Mereka juga menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat, iaitu syurga yang mereka akan memasukinya bersama-sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh yang terdiri daripada ibu bapa, isteri-isteri dan anak cucu mereka. Sedangkan malaikat pula akan masuk kepada mereka daripada semua pintu sebagai penghormatan. Lalu malaikat itu memberikan hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu disebabkan sabar kamu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah ini menceritakan tentang beberapa ciri manusia. Ada 4 ciri utama yang disebutkan dalam ayat yang ke-22. Dan ganjaran bagi orang yang mempunyai 4 ciri ini, dia akan dihimpunkan di dalam keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, bahkan dengan cucu. Walaupun mungkin tak sempat pun jumpa cucu tu. Subhanallah. Bahkan bersama dengan nenek moyang mereka. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Syekh Suhail kan. Contoh ya, saya pernah lah dalam satu perjalanan. Saya tak ingat dah pergi mana. Kita naik flight kan. Kita naik flight, lepas tu suami pun pergi sama. Lepas tu cuma tempat duduk tu tak dapat sebelah. Bersungguhlah saya ni, macam suami kata tak apalah, sekejap je, tak lama lagi pun nak tidur. Tapi kita ni kan punya rasa kan boleh nak duduk sebelah kan. Padahal dalam flight kat rumah dah duduk sekali selalu. Lepas tu berusahalah kita ni bincang, kan minta supaya tukar seat kan. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita di dunia pun kadang-kadang kita rasa kalau boleh nak bersama dengan keluarga. Tak nak terpisah jika kita mampu untuk bersama. Masya Allah. Bayangkan ya, sekiranya di akhirat kelak kita terpisah dengan keluarga. Bila kita terpisah, sama ada kita yang terhalang ataupun ada ahli keluarga yang terhalang. Bila berlaku PKP, kita rasa macam bila raya tak boleh berkumpul, kita rasa sedih kan? Masya Allah. Kita rasa sedih, mak kita seorang dan sebagainya. Dan tidak ada kesedihan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kesedihan apabila kita tidak boleh berkumpul sekeluarga di syurga. Subhanallah. Contoh ya, ada jemaah pergi umrah ya. Mereka beli tiket untuk satu keluarga. Bila naik flight, tiba-tiba duduk asing. Marah si ayah ni. Saya kumpul duit berapa lama nak pergi sama-sama, kenapa tak letak seat dekat-dekat saya isi dengan anak-anak? Padahal 8 jam saja terpisah. Kemudian bayangkan kalau sampai ke Mekah, duduk bilik asing, mesti lagi mengamuk. Kami ambil pakej satu keluarga, kenapa bilik saya asing ni, kenapa jauh dengan anak saya ni? Subhanallah, kalau kita bayangkan situasi begitu, bayangkan jika di mahsyar kelak, tak berada di bawah naungan Allah, tak jumpa anak, tak jumpa pasangan, tak jumpa keluarga. Bayangkan di syurga terpisah dengan jurang api neraka. Sebab itu, kadang-kadanglah cara mudah saya dengan anak-anak kan, kita kata nak jumpa balik tak Umi dekat syurga, nak sama-sama tak masuk syurga, nak tak sekian-sekian. Lalu kita pun buka kan, contoh kita buka surah Ar-Ra'd ni, lepas tu kita bacakan 4 ciri kita kena ada untuk masuk dan Allah kumpulkan kita kembali di syurga. Ciri yang pertama, orang yang redha dan sabar semata-mata kerana Allah. Sebab ada orang sabar, tapi sabar untuk dapat pangkat contoh ya. Kerja sabar ni, tapi matlamat dia, aku kena sabar dengan bos aku ni, dah lama boleh naik pangkat. Ada orang sabar sebab apa? Nak dapat pujian perhargaan manusia. Bila dia tak dapat, hilang sabar. Dia sabar ni buat kerja rumah ni, tapi suami tak hargai, hilang sabar, dia marah. Tapi itu yang susah, sabar demi mengharapkan redha Allah semata-mata. Kemudian yang kedua, dirikan solat. Yang ketiga, menafkahkan sebahagian daripada harta secara sembunyi ataupun terangan. Dan yang keempat, iaitu mereka yang menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itulah yang Allah janjikan akan dapat syurga, masuk bersama dengan ahli keluarga. Masuk syurga sekeluarga itu adalah matlamat paling utama kita. Kita tak akan bahagia. Kan Syekh Abdullah, sebenarnya Syekh Suhail YB. Kalau kita dapat masuk syurga, ada ahli keluarga tak masuk syurga, agak seronok tak dalam syurga? Ada salah seorang je, anak 10 orang seorang je tak jumpa dalam syurga, kita tak akan seronok. Kita tak akan seronok. Mungkin kita tak boleh menikmati syurga membayangkan ada anak kita dalam neraka.
Sebab itu muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, matlamat seorang suami, seorang ibu yang terbaik adalah dia berjuang untuk memastikan seluruh anggota keluarganya satu kapal menuju ke syurga Allah. Sebagaimana Nabi Nuh berusaha untuk masukkan ahli keluarganya dalam satu kapal. Sebab kapal itulah kapal yang diredai oleh Allah, tapi ada anaknya yang enggan. Sebab apa hari ini kita tengok ramai ibu bapa dekat dengan Al-Quran sekian, tapi mereka masih lagi dengan anak lembut. Tak apalah remaja, tak apalah budak-budak, ini zaman dia, kita ni bang, dah tua, dah dekat. Mungkin anak itu meninggal dulu. Kita tidak tahu, sebab itu kena berjuang untuk memastikan kita semua ini masuk syurga sekeluarga. Kita tidak ada cara lain, melainkan perlu dekatkan ahli keluarga dengan Al-Quran. Kalau tak mampu anak kita mencintai Al-Quran, dekatkan anak kita dengan orang yang mencintai Al-Quran. Subhanallah, dekatkan dengan orang yang mencintai Al-Quran. Kenalkan dia siapa orang mencintai Al-Quran. Bawa ke tempat ini. Saya memang nekat nak bawa pada anak tempat-tempat yang boleh jatuh cintakan mereka kepada Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat, itulah ya. Minta maaf dah terlebih dah masa. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustazah di atas jawapan yang sangat baik. Maknanya Al-Quran perlu sentiasa dirujuk dan dijadikan suatu perbincangan dalam keluarga. Bukan untuk dibaca bersama keluarga, baca Alhamdulillah, tetapi turut dibincang dan difahami secara bersama dan dihayati secara bersama. Jadi insya-Allah sebelum kita rehat, kita nak dengar dulu indikatornya pada hari ini daripada Syekh Abdullah. Mungkin daripada apa yang dijawab oleh yang berhormat tadi, oleh yang berbahagia Ustazah tadi, ada tak ayat yang mungkin Syekh boleh bacakan untuk kita fahami dan kita tengok balik ayat dan apa yang disebut oleh YB dan juga Ustazah tadi. Silakan Syekh. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustazah, insya-Allah. Baik, kita baca daripada surat Al-Baqarah insya-Allah ayat 151 hingga 157 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Syekh di atas bacaan yang sangat merdu. Ya, inilah orang kata orang beriman apabila ramai saya yakin dan percaya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan ya, panel kita yang mendengar bacaan ya, bergetar hati mereka. Allah SWT firman saya dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang beriman apabila disebutkan nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka.
Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu zadatuhum imana, bertambah yakin mereka, bertambah iman mereka kepada Allah. Jadi apa yang saya baca tadi, saya teliti baca balik, Masya Allah, ayatnya benar belaka. Apa Allah SWT firman di dalam ayat 151, Allah kata, nikmat berkiblat ke Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul daripada kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat, dan mengajarkan kamu kitab Al-Quran serta hikmah hukum hakam yang terkandung di dalamnya, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Panduan sangat penting kepada keluarga. Dah disebut tadi oleh YB dan juga Ustazah. Yang kedua 152, Allah SWT berfirman tadi yang bermaksud, oleh itu hendaklah kamu ingat kepadaku dengan mematuhi syariatku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur kepada nikmatku, kata Allah. Ini semua ahli keluarga. Kalau semua orang bersyukur, maka lebih tenang keluarga itu. Tidak berkira, tidak mengungkit, tapi banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia. Seterusnya, ayat yang ketiga ialah bagaimana apabila setiap keluarga disebut juga oleh YB tadi, kadang ramai orang hilang sabar. Disebut tadi ramai orang mudah melatah, panas baran. Dan Allah ingatkan, apabila kamu tercabar, kamu rasa marah, kamu rasa susah, maka Allah kata, wahai sekalian orang yang beriman, Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan seterusnya Syekh juga membaca 154 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesiapa yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah itu orang yang mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya ataupun mengetahui keadaan mereka. Seterusnya, ayat ini saya kira penting sebagai suatu peringatan 155 kepada semua ahli keluarga dalam Malaysia. Sebagai petunjuk dan peringatan, Allah SWT berfirman, yang bermaksud, yang dibacakan oleh Syekh tadi, sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, minal khauf, dan juga kelaparan, wal ju', dan juga kekurangan harta benda, dan juga kekurangan jiwa, dan juga hasil tanaman ataupun buah-buahan. Tapi Allah SWT sambung, wabashirus sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ini panduan penting untuk ibu bapa sentiasa ingat kepada anak-anak, dan ibu bapa itu sendiri kena sentiasa ingat. Dan yang seterusnya dibacakan tadi, iaitulah orang yang sabar ni siapa? Iaitulah orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata kepada diri mereka sendiri, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami akan dikembalikan. Dan seterusnya, mereka itu ialah orang yang dilempahi dengan mendapat selawat keampunan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat hidayah. Masya Allah. Terima kasih kepada Syekh Abdullah untuk sesi slot pertama kita. Alhamdulillah. Dan mengambil kesempatan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung di Nashrul Quran yang merupakan kilang kedua terbesar yang mencetak Al-Quran di dunia ini. Yang pertama terbesar ialah di Madinah, dan yang kedua ialah di sini. Jadi kita berada di kilang percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia. Masya Allah. Jadi ketika mana baru ni pandemik ya, Datuk, ketika mana kilang di Madinah menghentikan sementara operasinya, Allah yang jaga Al-Quran ini. Allah takdirkan Malaysia adalah orang yang menyambung terus percetakan, tidak berhenti. Walaupun kilangnya tutup sebentar, berhenti sebentar. Masya Allah. Ini mungkin menjadi asbab kepada Allah jaga negara kita. Allah turunkan rahmat kepada negara kita sebab kita jaga Al-Quran. Dan tahniah kepada Yayasan Restu, kepada Datuk Abdul Latif dan juga seluruh timnya, seluruh pasukannya yang susah payah menghadapi semua cabaran. Allah SWT jaga negara kita. Mungkin dengan asbab adanya kita menjaga Al-Quran. Sebab Allah jamin Al-Quran ni Allah yang jaga, dan kita menjadi asbab. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita saksikan bingkisan usaha
yang dilakukan oleh Yayasan Restu dan juga Nasrul Quran itu sendiri dalam menjaga ataupun terus mengekalkan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni Al-Quran. Mari sama-sama kita saksikan. Baik, Alhamdulillah, begitulah hebatnya Alhamdulillah usaha yang dilakukan oleh Yayasan Restu Nasrul Quran dalam usaha mereka mengekalkan dan juga memastikan Al-Quran itu dimartabatkan, diletakkan martabat yang tinggi, dan dengan rekaan seni kreatifnya, seni lukisan dan hiasannya luar biasa cantiknya dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita sambung lagi YB forum kita pada hari ini dengan soalan yang kedua YB. Dalam pada kita bercerita tentang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Saya yakin dan percaya YB sendiri sebagai orang yang menerajui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Apa antara perkara-perkara asas yang sentiasa YB letakkan kepada kementerian dan juga kepada setiap jabatan bagi memastikan pembangunan keluarga di Malaysia ini
berjalan dengan sepatutnya dan bertepatan dengan Al-Quran. Apa yang mungkin sentiasa YB sebut dalam perkara-perkara asasnya, konsepnya, dasarnya. Sebab ramai orang nak tahu kan, kementerian dah buat macam-macam program. Tetapi dasarnya apa? Konsep-konsep program yang YB minta supaya kita ni lakukan dan segala peruntukan itu didapat digunakan dengan cara yang betul. Jadi mungkin YB boleh ceritakan kepada penonton kita pada hari ini. Silakan YB. Ya, terima kasih Suhad yang dikasihi Ustazah, Bapak Syekh dan Datuk dan kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Di antara perkara yang saya selalu tekankan apabila kita meneraji ke kementerian, yang pertama, jadikan kerja kita ini satu ibadah. Sama ada dalam apa jua kerja, sama ada dalam kita merangka dasar, dalam kita menyusun program, dalam kita menyantuni kumpulan sasar kita. Sebab di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini, kita ada 8 kumpulan sasar. Wanita, kanak-kanak, OKU, termasuk juga golongan gelandangan, mangsa bencana, ya, warga emas. Semua itu adalah kumpulan sasar kita, yang mana mereka ini adalah insan-insan yang patut kita santuni dengan penuh kasih sayang, yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dan ini sebenarnya satu ibadah. Malah sebenarnya perkahwinan keluarga yang kita nak wujudkan ini sebenarnya satu ibadah. Ini merupakan satu ibadah yang panjang, bermula daripada akad nikah sehinggalah berakhirnya sebuah perkahwinan. Sepanjang tempoh itu sebenarnya pasangan itu berada dalam pahala. Jadi sebab itulah kita mesti melaksanakan tugas ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan kita kepada Allah. Ini bagi orang beriman. Jadi apabila kita kembali kepada Al-Quran, Masya Allah, terima kasih saya dengan bacaan yang sangat menusuk kalbu, rasa nak meniti saya mata apabila kita dengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana panduan Allah begitu indah. Bagaimana kita nak membawa satu keluarga itu, satu keluarga masuk syurga. Bukan saja kita membina rumah, menjadikan rumahku baiti jannati, rumahku syurgaku, tetapi kita nak bina rumah kita juga di syurga. Kadang-kadang orang sekarang ni berlumba-lumba nak cari rumah mewah, rumah besar. Kadang-kadang dengan segala tak kira halal haram, kadang-kadang buat perkara-perkara yang tak elok tapi kerana nak capai kenikmatan dunia, sedangkan nikmat itu sekejap je. Seharusnya kita meletakkan bukan semata-mata target kita kecemerlangan dunia, tetapi kita nak capai kecemerlangan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak ambil di sini ialah iaitu kita sama-sama menjadikan keluarga kita ini adalah satu ikatan yang boleh membawa keberkatan kita sampai ke akhirat, dan jadikan kehidupan kita keluarga ini adalah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak ingatkan juga iaitu dalam kita hendaklah membina suasana harmoni dalam keluarga. Suasana harmoni, bi'ah yang solehah, suasana yang baik dalam keluarga. Masuk saja dari rumah tenang. Bagaimana hubungan kasih sayang, komunikasi yang baik dalam keluarga, dan apabila ada kelapangan bawa keluarga ke tempat-tempat air. Contohnya Yayasan Restu Nasrul Quran kita ni, di bawah Nasrul Quran kita ini ada satu destinasi yang boleh kita bawa anak-anak kita, keluarga kita melihat bagaimana kita melihat hikmah yang ada dalam Al-Quran, ilmu yang ada dalam Al-Quran, Masya Allah, dengan seni yang begitu halus, yang cantik, dan dengan menggunakan teknologi baru boleh kita memahami, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, bagi saya ini adalah merupakan anugerah Allah untuk negara kita. Jadi seharusnya kita memanfaatkan untuk kebaikan keluarga kita bersama, dan hendaklah kita jadikan keluarga kita dengan sentiasa mencintai ilmu, didik keluarga kita dengan ilmu. Kalaulah contoh, kalau kita duduk dalam satu keluarga, apabila adalah anak kita kena gigit semut ataupun kena ada lipan ke, kita rasa kita mesti akan usaha bagaimana nak menyelamatkan anak kita, keluarga kita jangan kena gigit dengan binatang bisa, jangan dengan serangga dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau kita tak didik keluarga kita dengan ilmu agama, anak kita melakukan dosa, maka dosa ini lebih bahaya daripada gigitan binatang yang berbisa. Sebab dia akan mendapat dosa, akan menambah azab Allah di akhirat. Saya bayangkan contoh, kalau anak-anak perempuan kita keluar rumah tanpa tutup aurat. Kadang-kadang ibu bapanya baik, tutup aurat, pergi ke masjid, baca Quran. Tapi dia biarkan anaknya keluar rumah tanpa tutup aurat. Dia biarkan anaknya tidak solat.
Kadang-kadang mengabaikan solat, pergi main sana sini, kadang-kadang tak solat, pergi lepak sana sini tanpa memikirkan waktu solat. Ini adalah menjadi tanggungjawab ibu. Jadi tanggungjawab ibu bapa dalam kita memastikan keluarga kita, anak kita, keluarga kita semua kena patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya yang kita nak capai. Jadi sebab itulah pelbagai program yang kita laksanakan di bawah kementerian, program modul yang kita sediakan melalui lembaga LPPKN, Lembaga Penduduk dan Keluarga Negara. Kita ada modul Smart Start contoh untuk memulakan perkahwinan. Bagaimana perkahwinan yang sebenarnya diberkati. Kemudian kita ada modul Bulan Madu. Bulan Madu ni untuk dalam tempoh 5 tahun, 3 tahun pertama dan 5 tahun pertama. Sebab kajian yang kita dapati banyak berlaku kes penceraian dalam tempoh perkahwinan antara 1 hingga 5 tahun. Maknanya dalam peringkat usia anak-anak masih kecil. Jadi kita nak memastikan supaya pasangan ini dia mengetahui tanggungjawab. Kadang-kadang ada pasangan yang mereka masih perangai macam orang bujang. Dia dah ada isteri tapi perangai macam orang bujang. Maknanya kadang-kadang tak peduli, suka lepak di luar, suka makan di luar, kadang-kadang isteri kecil hati. Inilah berlaku punca pertengkaran sehingga bawa masalah dalam keluarga. Jadi kita nak supaya masing-masing tahu tanggungjawab. Begitu juga apabila dah jadi datuk nenek, ada juga modul khas untuk datuk dan nenek. Maknanya banyak modul yang kita sediakan di bawah kementerian kita. Begitu juga program-program. Dan sekiranya ada berlaku sesuatu yang tak elok, keganasan dan sebagainya, kita menyediakan talian khas, iaitu 15999 dan juga talian WhatsApp ya 01926 15999 untuk dihubungi sekiranya memerlukan bantuan, memerlukan nasihat, kaunseling dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan insya-Allah semoga dengan pelbagai program disediakan, terakhir daripada itu kita ada skuad wajah yang bersedia untuk membantu. Dan sekarang ini alhamdulillah saya ucapkan tahniah, kita dah ada lebih daripada 100,000 sukarelawan skuad wajah yang bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Wanita untuk sama-sama membantu keluarga-keluarga di luar sana, terutama kumpulan sasar kita, supaya sama-sama dapat keluar daripada isu-isu terutama yang menyalahi undang-undang. Jadi kita mengharapkan supaya sama-sama kita membantu dalam kerja kebajikan ini insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat di atas jawapan yang telah diberikan, alhamdulillah. Dan tambahan sikit mungkin Abi, ialah kita di bawah LPPKN sebagaimana Abi telah maklumkan juga sebelum ini, terdapatnya talian yang baru saja diumumkan dan Abi pun telah sebut juga sebelum-sebelum ini, iaitu toll free helpline family care, iaitu di bawah LPPKN Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, iaitu 1-800-82-0300. Mungkin teknikal nak tambah pun boleh kot, kalau boleh tambahlah. Kalau sempat tambah. Baik. Bismillah, dan kita teruskan lagi soalannya kepada Ustazah Asma ya, dalam pada kita nak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada keluarga. Apakah cabarannya kepada keluarga itu sendiri? Sebab ada je ahli keluarga yang kata, saya ni tak pandai baca Quran. Saya pandailah baca Quran tapi saya bukan boleh tafsir Quran. Saya tak bolehlah pula nak mengajar anak saya. Macam mana saya nak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada keluarga saya? Jadi saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Betul. Itu cabaran lah dia kata. Ustaz, ustazah tak apalah, faham Quran. Habis saya ni daripada keluarga sekolah bukan sekolah agama. Sekolah Inggeris dia kata. Kan? Sekolah kebangsaan biasa aja. Jadi apa pandangan ustazah dan bagaimana ibu bapanya, ahli keluarganya nak menjadikan juga Al-Quran walaupun dia tidak ada kemahiran, macam mana dia jadikan sebagai petunjuk keluarga dan apa lagi cabarannya? Silakan ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang sangat baik oleh Syekh Suhail. Masya-Allah. Jawapannya memang antaranya lah ya yang saya pegang ni. Subhanallah. Memang saya nak bercerita tentang Al-Quran yang saya pegang. Tak habis-habis saya senyum bila belek Quran ni. Dan Al-Quran ini antara Al-Quran yang diterbitkan, antara Al-Quran yang terlengkap ya. Subhanallah, wallahu alam, saya kurang info, yang diterbitkan ensiklopedia Al-Quran. Ini bukan sebab Ustazah duta kot ni ya, Ustazah nak apa ke. Dia saya bukan duta, saya bukan apa, muslim-muslimat.
Tetapi bila saya duduk belik daripada tak dileka dengan ada QR code, nanti saya cerita. Tapi sebelum tu kan macam saya sebenarnya nak tanya, ada soalan pada YB Zailah, boleh? Boleh, silakan. Okey, sebab Ustaz Suhail kan ada sebutkan tentang permulaan mukadimah kita tadi, aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tentang keluarga Malaysia kan. Maksudnya kita nak membina sebuah rakyat Malaysia ibarat seperti sebuah keluarga. Tidak kira latar belakang agama yang berbeza pun, maksudnya macam dululah kan, rakyat Malaysia, saya tak tahu sekarang bagaimana. Kalau ada, mesti ada pihak yang buat kajian. Kalau dulu, selalu guna ayat, kalau dulu. Macam orang dulu selalu bercerita macam tu. Kita, Cina ke India ke boleh duduk sama-sama. Kalau orang Islam ada buat, maulid kan, ada berzanji, ada selawat. Mereka pun boleh hadir sama duduk. Saya tak tahulah, tapi itu yang saya dengar daripada orang dulu bercerita. Baiklah, yang saya nak tanya pada YB. YB kan ahli parlimen kan? Sekarang ni pun parlimen sedang bersidang. Yes. Masya Allah. Yang kita rasa sebagai, itu mak ayah kita lah ni. Kan, menteri-menteri ni mak ayah kita. Jadi kita ni anak-anak rakyat marahan kan? Selalu kita tengok mak ayah kita bergaduh. Selalu tengok mak ayah kita bergaduh dekat parlimen. Dan dalam rumah tangga, mak ayah pun memang selalu bergaduh, ada salah faham. Tak bergaduh tak namanya rumah tangga. Tak ada manusia Allah ciptakan sama exactly, tak ada. Adik-beradik kembar pun mesti berbeza. Jadi subhanallah, ini sebagai rakyat lah ya. Tak apa ya soalan ni macam ni. Hati Ustazah nak tanya ni. Memang macam dah simpan lama ni kan. Sebagai anak-anak ni kan, tengok mak ayah duk bergaduh. Lepas tu mak ayah laungkan perpaduan. Bertolak ansur. Melaungkan tentang kita kena saling menghormati. Tetapi contoh tu berbezalah pula. Yang saya nak kaitkan dengan Al-Quran ialah, kita tahu Al-Quran menyatupadukan seluruh umat. Kalau Al-Quran itu dalam sebuah keluarga, menyatukan sebuah keluarga. Jadi soalan gini kan, ada tak usaha-usaha untuk maksudnya meng-Al-Qurankan ke ayat macam mana ya? Contoh, saya bayangkan sebelum parlimen bersidang, Syekh Abdullah baca Al-Quran. Contoh kan. Sebab gementar tu pun, Masya Allah, mungkin dengan dibacakan dulu, dimulakan dengan, okey hari ini kita pilih 5 ayat. Kemudian ada yang baca terjemahan. Kemudian ada tadabbur ringkas saja. Walaupun 15 minit, dia akan bagi efek yang sangat dahsyat kepada sidang parlimen tu. Mungkin lepas tu bergaduh pun kurang, hati lembut, dah syaitan lagi dah awal lagi kan. Maksudnya, jadi orang bukan Islam pula dengar, indahnya kan. Masya Allah, indahnya. Lepas tu, mereka pun mungkinlah ahli parlimen diberikan ni, wallahualam. Main-main QR code zaman sekarang memang suka. Okey, sekarang macam tadi saya try lah. Rupanya QR code tu bila baca ada satu ayat tu, dia tunjuk peta sungai yang dimasukkan. Jadi mungkin YB kan sebagai ahli parlimen, YB pun kadang rasa sedih juga tengok kan. Bukan setakat tu makin hamu kan. Betul. Jadi sebab tu rakyat makin hamu kan. Subhanallah. Allah, silakan YB. Okey, terima kasih Ustazah. Masya Allah, terima kasih atas soalan. Mungkin ramai juga di luar sana yang mungkin tidak tahu apa sebenarnya apa masalah yang berlaku. Itulah yang kita doakan lebih ramai daripada ahli-ahli parlimen kita yang faham agama. Betul. Yang kena berada dalam parlimen sebenarnya. Betul. Orang apabila mereka yang faham agama, insya-Allah apa jua perkara yang mereka bincang, yang mereka lontar, semuanya berpandu kepada agama. Tetapi apabila ada orang yang tak faham, tambah-tambah berdepan, contoh semalam kita berdebat tentang isu arak. Ada golongan-golongan, minta maaf saya tak sebutlah nama parti mana, tapi memang ada mereka yang menyokong seolah-olah arak tu mesti dijual. Sedangkan kita dah berusaha habis-habisan supaya arak ni hanya untuk orang bukan Islam saja, tak boleh dijual di tempat-tempat terbuka, di kedai-kedai runcit. Sebab ini sangat bahaya, boleh dilangani oleh anak-anak kecil ataupun orang yang remaja yang tak faham agama. Betul. Bayangkan Ustazah, benda sekecil itu pun kami berterang habis-habisan sebab masih ramai di luar sana orang yang tak faham agama. Sebab itulah pentingnya dalam pemilihan pemimpin adalah pemimpin yang berwibawa, yang berintegriti, yang beriman. Betul. Anak latih bermula daripada pemilihan wakil rakyat tu lagi. Dia bermula di situ. Apabila dipilih itu orang yang baik, orang yang faham agama, orang yang meletakkan Allah tertinggi dalam hidupnya. Saya yakin beres. Cita-cita yang Ustazah nak, itulah juga cita-cita
cita-cita saya. Amin. Subhanallah, terbaik dan memang kemas sangat jawapan YB. Betul lah. Sebenarnya kan ini tak dirancang sebenarnya. Saya terlintas nak tanya sebab aspirasi keluarga keluarga Malaysia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila arak dipolitikkan, bercakap atas dasar politik sampai kita menepikan hukum Allah, na'udzubillah. Itu satu dosa yang amat besar, kemukaan Allah sangat besar. Sebab itu bila cakap pasal arak, ia bukan hak asasi mana-mana agama kan. Sebab semua agama pun memang tidak iktiraf arak. Kemudian antara punca penceraian rumah tangga, antara punca rosaknya generasi, rosaknya ibu bapa adalah berpunca arak. Arak menyebabkan aksiden, arak menyebabkan seorang suami hilang kewarasan, pukul sampai pingkat sampai bunuh, berlakunya penderaan dan sebagainya. Arak menjadikan sebab pengabaian kepada anak-anak. Jadi kerana besarnya arak itu bukan dari sudut kesan pada agama tetapi kepada sosial kan, kepada kehidupan berkeluarga, dan ia tidak membawa keuntungan apa pun sebenarnya kepada dunia dan akhirat kecuali manusia menjadikan dia untung. Allahu akbar. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih YB. Jadi kita kan kalau tengok orang ahli politik, saya sendiri kan kadang nak pujuk rakyat Malaysia, kawan-kawan sahabat ni kan, janganlah mencium orang politik, umpama setiap orang politik semua kotor. Orang politik semua sekian-sekian. Sebagai rakyat ni saya bagi tahu, kadang-kadang rakyat ni dia dah muak, maksudnya dia dah rasa macam, sebab dia tengok parlimen macam tu, okey gini, dia rasa macam orang politik ni semua mengarut, orang politik ni semua kuasa. Tetapi adanya orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan, masuk politik dengan mengorbankan jiwa raga kehidupannya sebagai mewakili mewakili kita nak sebut apa, umat Islam yang nak melihat Islam terdaulat. Dan kita harap satu hari nanti parlimen itu dipandu berdasarkan Al-Quran. Soalannya okey, peraturan kita ni kan ada canggah tak dengan Al-Quran? Tak ada. Okey, ini merujuk kepada ayat apa? Ya Allah, indahnya. Dan ia tidak mustahil. Sebab itu perlu adanya start daripada pemilihan. Betul. Okey, Masya Allah nak jawab soalan ya. Lagi jauh tak apa ya. Syekh ya, subhanallah. Soalan tu kan saya nak jawab dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh tadi. Sebab ayat tu saya memang selalu bacakan juga di dalam siri ceramah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Quran ni, okey saya kena secara terus saya. Al-Quran yang saya pegang ini adalah ensiklopedia. Bila kita buka, Masya Allah, macam mana ya? Dia orang tak nampak kan? Boleh zoom ke macam mana ya? Boleh zoom. Okey, sebenarnya saya nak minta zoom tu. Dan insya Allah kepada siapa yang berhajat untuk memiliki dan nak beli, kita terus je ni promote. Masya Allah, anda boleh je ada nombor link yang kita kongsikan, WhatsApp. Kemudian anda boleh juga kepada Shopee kami dah masuk dah pun sebab follower dah biasa dengan akaun Shopee kita, Gallery UH. Kita dah masuk kampung Al-Quran ni dalam produk kita. Kemudian boleh juga melalui Nashrul Al-Quran, melalui apa ya? Nashrul Al-Quran? www.nashrulquran.com. Tolong cari. Beli tak beli nombor 2, cari dulu, tengok dulu. Dan Al-Quran yang saya pegang ini dia ada 40 ke 30 ya? Subhanallah. 40. Okey, diterangkan di belakang ini ada 40 kelebihannya. Okey, sekejap, mana 40 tu ya? Ustazah. Mana Ustazah ya? Tadi saya jumpa tadi. Belakang ni kan? Last. Sikit lagi, sabar. Okey, subhanallah. Di dalam Al-Quran ini ada perincian 40 dalam 1. Jadi menjawab soalan Syekh Suhail, jadi Syekh ya. Kepada siapa yang tidak ada basic pun, basic tentang latar belakang pengajian Al-Quran, bukan ustaz, bukan ustazah, kerana Al-Quran ini diturunkan bukan untuk golongan agama, bukan untuk orang yang berpengajian Islam. Al-Quran diturunkan untuk setiap manusia. Dan saya rasa sangat kagum dengan usaha yang dilakukan oleh Nashrul Al-Quran Yayasan Restu, yang mana menghasilkan sebuah Al-Quran yang boleh dibaca, difahami, ditadabbur oleh orang awam. Oleh orang awam. Cuma mahu ataupun tidak sahaja. Bukan tak mampu.
Kalau siapa yang masih sebut, saya tak mampu nak tadabbur Ustazah, itu bukan tak mampu, itu tidak mahu. Sebab apa? Bila kita ada kemahuan, lepas tu dah ada bahan, dah ada jalan, lalu kita masih kata kita tidak mampu menjawab di hadapan Allah besok. Kat dunia kita boleh buat alasan, tapi di hadapan Allah besok, sebagaimana hadis Nabi yang sahih, Al-Quranun hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah mempertahankan kamu ataupun hujah melawan kamu. Subhanallah. Dengan teknologi, dengan kesungguhan mereka ini, tuan puan sekalian, contoh ya, Al-Quran ini di dalamnya ada memetik teks dan tajwid berwarna, dah terangkan tajwid, kemudian ada topik ayat, contoh ada topik ayat, kemudian ada terjemahan lafziah, ada tafsir ringkas yang diambil daripada tafsir-tafsir Al-Quran yang muktabar, ada makna kalimat, ada petik berapa kalimat, kemudian dijelaskan, ada tafsir ayat, pengenalan setiap surah, sabab nuzul. Bahkan saya tengok tadi, dia bukan sabab nuzul surah saja, ada juga memetik sabab nuzul ayat-ayat. Nanti saya akan bacakan ayat yang Ustaz Suhail Syekh Abdullah. Okey, hadis Rasulullah dikemaskan pula dengan hadis Rasulullah, dan banyak lagi. Ada tadabbur Asmaul Husna. Kalau saya buka ni, kita zoom, kalian boleh tengok keliling dia. Boleh tengok keliling dia. Masya-Allah. Jadi terjemahan atas ni je, terjemahan. Ini terjemahan, ini terjemahan. Tapi bawah ini ditambah dengan tafsir, dengan Asmaul Husna, ada ayat-ayat Al-Quran yang dipetik untuk diberikan penjelasan, ada masuk bab sirah, ada masuk bab geografi, ada masuk bab sains. Saya baca tadi sepintas lalu, diterangkan dari sudut sains, diterangkan pelbagai ilmu yang terkandung. Dan kita ni kan memang manusia kot, siapa-siapa saja. Dia suka benda yang kalau lauk nak banyak-banyak, macam-macam lauk. Baju pun nak macam warna. Jadi bila kita belajar Al-Quran, kita nak banyak informasi. Bila baca, oh ini, okey informasi ni pula. Lepas tu cuba tengok ada QR code ni kan. Saya pun tengoklah QR code ni pasal apa. Bila tekan dia tunjuk peta. Sebab ayat ini menceritakan tentang, ayat ini menyebutkan tentang Talut dan sebatan sungai. Dinyatakan dalam ayat ini sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatan sungai. Terus tekan je QR code tu, dia tunjukkan peta sungai itu berada di mana. Peta ini berada di antara perjalanan Jordan ke Palestin. Jordan Palestin ni yang disebut kalau dalam sejarah kita Syams kan. Syams ini 4 buah negara. Jordan, Palestin, Lebanon dengan Syria. Subhanallah. Lepas tu kita tengok peta, kita terus nampak. Kami kat rumah kan, kami ada print peta besar dunia. So kadang-kadang anak kan bila cakap pasal sirah, ini kat mana, ni kat mana. Baca cerita-cerita ni kita nak biar dia orang nampak kedudukan sejarah tu. Kan kita menelusuri. Subhanallah. Samalah ni kan ayat kursi. Tentang kalimah kursiyah. Kita dah sebut ayat kursi kan, yang mana besar sangat kedudukan ayat kursi sehingga kan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, barang siapa selepas solat lalu baca ayat kursi, tidak ada apa yang menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan mati je. Maksudnya mati akan masuk syurga. Kenapa ayat kursi sangat tinggi sangat kedudukan dia? Ayat ini menjelaskan kursi itu subhanallah membawa 3 maksud. Kan, tempat duduk diperbuat kayu selain pusat pengajian tertinggi kursi, kemudian menyatakan kursi Allah yang terletak di atas langit. Sebab itu bila disebut ayatul kursi tentang tentang kedudukan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Subhanallah, di situlah kita boleh bercerita. Dan tolong jangan kita kata kan takut salah. Sebab kita dah ada guide, kita just baca saja. Jadi macam mana lagi kita kata nak buat alasan apa lagi? Allah dah beri kita akal. Kita baca sama-sama dengan anak-anak. Masya Allah, saya kira antara Al-Quran yang terlengkap, yang memberi panduan kepada umat Islam yang tak ada basic sekalipun. Harganya pula subhanallah, berapa Ustaz? 130. Dah ada tulis di belakang ini harganya 130. Nilainya adalah untuk dunia akhirat, selamat sampai masuk dalam kubur. Sampailah kepada mahsyar, sampai ke syurga. Boleh juga kepada penjawat awam, kaki tangan, masya-Allah. Ya, betul, kaki tangan, penjawat awam dan sebagainya. Okey. Baiklah. Kan moderator tu kan bimbang dah tu, saya terlebih masa. Okey, sekarang muslimin-muslimat berada di rumah, saya nak tunjuk betapa istimewanya Al-Quran ini. Anda boleh buka kalau di rumah muka surat 24 ayat yang Syekh Muhammad, Syekh Abdullah. Tapi Abdullah Muhammad tu subhanallah, samalah ya semua hamba Allah. Okey, subhanallah. Muka surat 24, tuan-puan sekalian. Surat 24 ayat tadi Ustaz. Betul. Ya, betul.
Boleh cari muka surat 24. Lepas tu tengok ayat atas 15, ayat yang pertama dalam muka surat ni ayat 154, anda akan jumpa. Ayat tersebut Allah menceritakan tentang, kita baca itu terjemahan. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesiapa yang gugur dalam perjuangan membela agama itu mati. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Subhanallah. Ayat ni kena tengok penerangan di bawah. Ada asbabun nuzul. Itu yang saya kata, Al-Quran ni sangat special. Dia bukan hanya cerita asbabun nuzul surah. Dia menceritakan juga tentang asbabun nuzul ayat. Dan sungguh saya ngaku saya baru tahu. Pagi ni bila saya baca, nak kata saya pun bukan orang ahli Al-Quran. Jadi saya baca pasal ayat ni. Ayat ni adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam Perang Badar. Kalau kita baca penerangan, ayat ini diturunkan berikutan syahidnya 14 orang tentera Muslim. 8 orang daripada kaum Ansar dan 6 orang Muhajirin dalam Perang Badar. Syahidnya 14 orang di kalangan orang Muslim. Kematian 14 orang tentera Muslim ini telah diperkatakan oleh masyarakat pada ketika itu sebagai kematian yang telah memutuskan nikmat dan kelazatan dunia. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai menjelaskan hakikat kematian tersebut. Muslimin muslimat, maksudnya lepas mati syahidnya 14 orang ini, penduduk Mekah kan Perang Badar di Madinah. Penduduk Madinah dan juga Muhajirin ataupun Ansar saling berkata, macam rugilah, kematian yang rugi, memutuskan pada nikmat. Contohnya kalau ada kebun, dia tak boleh nak dapat hasil kebun dia, dah meninggal. Oh, dia dah ada anak, tak sempat tengok anak dia membesar. Ada isteri, kahwin dengan orang lain. Contoh ya, memutuskan nikmat dengan dunia. Lalu Allah menjawab, jangan kamu kata sesiapa yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup tapi kamu tidak sedar. Saya selalu bercakap macam ni dengan anak. Dan ibu bapa memang bila kita berinteraksi Al-Quran dan interaksi dengan anak, sentiasa ada panduan. Sentiasa ada sesuatu yang turun rahmat Allah lah dalam perbincangan tu. Selalu saya sebut kalau anak pasal mati, saya kata, jangan bimbang, mati ni sebenarnya kita pindah je. Dan sebenarnya rumah dalam kubur lagi besar dari rumah kita ni. Sebenarnya nanti dalam kubur, kan seorang-seorang Umi, anak kecil tanya kan, takutnya. Tak payah takut, sebenarnya kehidupan di dalam alam barzah itu, kita je tak terfikir, tapi kita tak sunyi, kita tak akan rasa takut. Mungkin lagi nikmat daripada di dunia. Tapi kita nak terangkan macam mana? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa mereka itu sebenarnya hidup, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini muslimin muslimat nak dikaitkan dengan keluarga. Kita tengok ayat allazina idza asabatu musibah, apabila kamu ditimpa apapun ujian, ditimpa apapun musibah, ujian daripada anak ke, ujian air tumpah atas kapet ke, nampak ujian tu kecil tapi boleh bergaduh. Kadang sebab kucing, ada kisah yang terbaru ni, suami isteri nak bercerai sebab kucing. Suami tak suka kucing, isteri suka kucing. Jadi bila tengok isteri belai kucing lagi nak marah. Kan? Memang dia geram, dia tak suka kucing. Jadi itu ujian. Semua kecil ke besar ujian. Tapi Allah sebut, allazina idza asabatu musibah, apabila kamu ditimpa, mereka yang ditimpa musibah, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua daripada Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu warahmah, minta maaf tertinggal, warahmah. Mereka itu adalah orang yang akan mendapat selawat. Saya selalu terangkan, bila kita ditimpa ujian, ayat ini adalah satu kekuatan. Ujian rumah tangga, ujian rezeki, ujian dengan pasangan, ujian apa pun, kita terus kena ucap inna lillah, ini datang daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat selawat, iaitu selawat ini bermaksud rahmat, membawa masuk pertolongan Allah, memasuk perlindungan Allah, dan kita tidak boleh terfikir apa maksud salawat daripada Allah, rahmat, dan juga mereka diberi petunjuk. Dan insya-Allah bila kita diberi ujian, kita ucap je innalillah. Tapi orang kita innalillah ni bila khabar kematian. Kalau kita cakap mak saya sakit ternak, innalillah, hidup lagi belum mati kan. Tapi innalillah sebenarnya diajarkan oleh Allah kepada kita, perlu disebut apabila kita ditimpa apa jua musibah, apa jua ujian. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, mudah-mudahan perkongsian saya rasa ada lagi ke wallahu alam kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan bagi kesimpulan bagi ni pusingan ini, tuan-puan sekalian, sila dapatkan Al-Quran ini, saya kira wajib perlu berada di setiap isi rumah, dan pelaburan RM130
RM130 ini RM25 130. rasa. 30. Kan, betul. Harga asal 190. Harga asal 190. Tetapi kita di Nashrul Quran ni tidak ada istilah jual beli. Masya Allah. Sistem di Nashrul Quran adalah sistem wakaf. Sistem wakaf. Di mana dengan infak tersebut yang begitu paling rendah hanya kos kertas dan kos bercetakan sahaja. Masya Allah. Ya. Jadi kita tak guna istilah jual beli dan Masya Al-Quran tidak boleh nilai dengan RM1. Wallahu Tidak akbar. ada sesuatu yang boleh nilai Al-Quran. Masya Allah. Jadi itulah dasar asas Nashrul Quran. Masya Allah. Atas dasar sedekah jariah. Masya Yang mana Allah. inilah sedekah jariah yang akan dimanfaat kita nanti. Masya Jadi kita tidak berkira sangat. Ya. Di mana kita cukup untuk beli kertas, cetakkan. Maknanya sistem wakaf ni berterusan. Allahu Bila akbar. orang wakaf senaskah Al-Quran ni, pasti kosnya akan dapat sampai kepada orang lain. Okey, baru saya faham. Rupanya bayaran untuk beli Al-Quran itu untuk kelangsungan wakaf. Yes, Maksudnya dengan beli sebuah akan terhasil sebuah lagi. benar. Ya. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Syekh, tadi tu kan ada QR code pada ayat Quran. Adakah ada dibacakan ayat Quran bila? Ada. Oh, maksudnya yang ayat kursi tu tadi, kalau saya buka, nanti ada Akan bacaan. dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang ni kita dah buat untuk surah-surah pilihan dahulu. Subhanallah. Dan Alhamdulillah kita dah ada digital application digital ya Mushaf Ristu. Masya Dalam Allah. Mushaf Ristu ni satu application khas di mana ada mbak qari yang terhebat, Masya Allah, semua lunang bacaan Al-Quran ni luar biasa. Jadi semua boleh download application atau aplikasi Mushaf Ristu untuk dengar satu Al-Quran. Tetapi dalam Mushaf Mufiq ini kita lebih fokus kepada berkuncian dan berincian, lebih kepada bertadabbur. Tetapi kita juga ada syarahan atau bacaan seperti surah-surah pilihan dan sebagainya lah, insya-Allah. Dan akan bertambah Subhanallah. lagi, insya-Allah. Ni kalaulah hari ni kan saya nak memiliki, balik nanti first kan, budak-budak suka guna phone, Ya, guna betul. QR code. Dia orang cari belik, jumpa QR code, tengok apa. Peringkat awal. Sampai habis QR code tu. Jadi muslim-muslimat dapatkan untuk seisi rumah, insya-Allah. InsyaAllah Ustazah. Dan satu lagi menarik, saiz dia pelbagai. Ya. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Betul, itu saya besar. Jadi Itu yang paling besar. Ya. F5. Maknanya kalau F5 bagi ni. warga emas yang nak saiz besar pun boleh. Mungkin Syekh boleh tunjuk saiz tu kan, sebab ada kamera untuk Syekh. Maksud saya buka dalam sebab ada orang untuk bagi mak ayah. Boleh Syekh tunjuk ni. Tulisan Al-Quran dia dalam Al-Quran dia besar. Jadi untuk orang warga emas baca dengan selesa lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Asma di atas jawapan dan penjelasan berkaitan dengan tidak ada alasan kalau kita kata tak nak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada keluarga di Malaysia. Dan apabila kita beli dengan Nashrul Quran, dia bukan membeli. Sebenarnya kita membantu untuk meneruskan wakaf di Malaysia. Masya Allah. Sebab dia Yayasan Restu, dia bukannya syarikat untuk buat keuntungan bagi orang tertentu, tidak. Betul. Itu bezanya. Jadi Alhamdulillah, seperti biasa Syekh, kita masih lagi kena kembali kepada Syekh berdasarkan kepada apa yang Wabi sebut tadi dalam usaha kementerian, pelbagai inisiatif ya, untuk membangunkan keluarga. Dan Wabi juga sebut ada cabarannya dalam keluarga. Ustazah Asma pun juga sebut tadi ada cabaran dalam keluarga kan. Macam-macam tadilah kan, apa tu, suami isteri kadang ada berbeza pandangan dan sebagainya. Jadi kita nak dengar apa yang Syekh nak bacakan dan kita akan tengok bersama-sama selepas Syekh baca nanti. Saya tak tahu apa Syekh nak baca, daripada surah mana Syekh? Baik. Dan muka surat berapa? Kita daripada surat Ali Imran, insya-Allah. Okay. Muka surat 71 Baik. ayat 159, insya-Allah. Baik. Silakan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabatmu. Kalaulah engkau bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada engkau. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka telah lakukan kepada engkau. Dan mohonlah ampun kepada mereka, mohonlah keampunan bagi mereka. Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan tersebut, dalam urusan itu. Yakni kalau dalam surah ini peperangan dan permasalahan dunia. Kemudian apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk memutuskan membuat sesuatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya. Dan seterusnya Syekh juga membacakan surah Ali Imran ayat 160 yang bermaksud, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Dia membiarkan kamu tanpa memberi pertolongan, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang sedemikian? Dan kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan rahmati Allah sekalian, ya Syekh, saya antara ayat ni antara ayat yang saya gemar baca dan memberi kesan besar. Asbabun nuzul 159 Al-Imran ini ialah berlaku apabila dalam kisah perang Badar, selepas perang Badar. Ada tawanan perang, Nabi SAW panggil sahabat baginda nak buat keputusan. Nak lepas ke ataupun bagaimana? Maka ditanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, bunuhlah mereka kerana mereka telah bunuh orang Islam dalam peperangan tersebut. Lalu baginda Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana kita nak buat? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, lepaskanlah mereka dan tunjukkanlah kerahmatan Islam ke atas mereka. Kedua-dua hujahnya ada benar. Maka Allah SWT beri petunjuk kepada baginda Nabi SAW di dalam wahyunya. Allah turunkan ayat ini, Masya Allah. Apa maksudnya? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut kepada mereka. Masya Allah. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sekiranya kamu bersikap kasar dan juga berhati keras, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan berhati keras, lam faddu min hawlik, mereka akan lari daripada sekitar kamu. Allah. Anak-anak akan lari kalau kita kasar dan keras. Allahu akbar. Bukan setakat kasar, tetapi Nabi kata Allah kata ghalizal qalbi, berhati keras, sombong, ego, tak boleh dengar langsung, tak boleh nak cakap beralus langsung. Anak-anak akan lari daripada kita, isteri akan lari daripada kita. Bukan isteri saja, suami pun akan lari kalau isterinya kasar, berhati keras, tak nak dengar nasihat dan sebagainya, kan? Sama, kedua dan semua sekali. Semua manusia Allah akan lari kalau kita bersikap kasar. Tapi bagaimana kita nak buat? Allah terus sambung kepada orang yang pernah buat salah. Ini bukan salah biasa ni. Ini salah bunuh orang Islam. Bukan salah biasa. Mereka buat salah dalam perang bunuh orang Islam. Tapi Allah kata fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampun untuk mereka. Mungkin ada adik-beradik kita buat masalah dengan kita. Mungkin adik-beradik kita ada buat perkara yang tak baik. Ipar dua kita ada buat perkara tak baik. Tapi jadilah sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Imran yang saya baca tadi. Masya Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan bincanglah elok-elok dalam urusan tersebut. Masya Allah. Yang ni apa? Yang Rasulullah tawarkan. Okey, boleh lepas tapi bersyarat bayar apa? Fidyah. Kena bayar pampasan ataupun tak ada duit bagi didik ilmu. Tapi Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, kalau kita lepaskan mereka, habis sikit ya habis. Macam mana kalau mereka bunuh kita? Macam mana kalau mereka khianat kita?" Maka Allah turun ayat yang sangat besar kepada kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Apabila kamu dah letakkan satu azam, satu matlamat, satu keputusan nak buat tindakan, fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu serah kepada Allah. Sebab apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang menyerah diri. Dan alhamdulillah, saya rasa hari ini kita dalam forum yang luar biasa. Ya, seronok tadabbur. Itu baru sikit. Di sebelah kita ialah kilang percetakan Al-Quran. Ya. Juta helaian Al-Quran telah diterbitkan, ratus ribu dihantar ke seluruh dunia. Saya ingat saya rasa dan yakin percaya ini adalah karamah ataupun kemuliaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Jadi YB, oleh kerana YB yang berada di sini dan YB dah sebut tadi tentang soal kementerian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita kena tunjuk juga apa yang kita dah buat, apa kementerian dah buat, apa kerajaan dah buat untuk membina sebuah keluarga sejahtera di Malaysia yang semestinya tidak lari daripada petunjuk dan panduan Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita saksikan bingkisan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah. Indah sungguh bacaan Syekh Abdullah ya. Dibawakan khas daripada Mesir. Syekh Abdullah dari Mesir, dah berada di Malaysia 10 tahun. Menjadi mudir kepada Akademi Nashrul Quran. Jadi Wabi izinkan saya untuk baca terjemahannya Wabi. Nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman, yakni dalam ayat yang ke-12 bermaksud sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan, iaitu
bersyukurlah kepada Allah kan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tidak jadi hal kalau tak bersyukur kepada Allah. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang sedemikian itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, serta kepada aku jua tempat kembali. Jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukanku, yang ini mereka berdua kedua ibu bapamu, dan dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, yakni berbakti dengan menghubungkan silaturahim, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku dengan ketauhidan dan ketaatan. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan memberitahu kepada kamu segala apa yang telah kamu kerjakan. Seterusnya di dalam surah Luqman juga ayat yang ke-16, Allah SWT berfirman, Luqman berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi, dan ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tentu akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya, kerana sesungguhnya Allah Maha menghalusi lagi Maha mengetahui. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, serta laranglah manusia daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam urusan-urusan yang diwajibkan. Dan seterusnya Allah juga berfirman bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu daripada manusia kerana memandang rendah dan sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang bersifat takabur lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai, kerana tidak sedap didengar dan bingit. Masya Allah. Al-Quran ini YB, Ustazah, luar biasa nasihatnya. Saya ingat kalau ini pun dah dipegang kepada ibu bapa, bangun keluarga sejahtera insya-Allah. Dan saya persilakan YB mungkin untuk mengakhirkan kalam forum kita pada hari ini dengan kesimpulannya, mungkin 2 minit YB. Ya. Silakan YB. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Suha yang dikasihi Ustazah, Syekh Abdullah, Datuk, dan kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Saya menyeru kepada semua penonton yang dikasihi sekalian, terutama ibu bapa di luar sana. Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita bina keluarga. Jadikanlah Al-Quran dalam kita menjadi panduan dalam kita mendidik anak-anak kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan dalam kita membina masyarakat yang sejahtera. Dan jadilah Al-Quran sebagai panduan dalam kita mentadbir dan memerintah negara. Insya-Allah apabila kita berpandu kepada Quran dalam setiap hidup kita, dalam apa jua perbuatan kita, pandu pada Quran kita, insya-Allah kita akan selamat. Jadi insya-Allah kenapa kita diuji oleh Allah dengan berbagai musibah ujian? Kerana kita meninggalkan Allah, kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup kita, tetapi kita tidak menggunakan panduan Allah, malah kita mengambil izm-izm lain, panduan-panduan lain. Itulah yang menyebabkan berlaku kerosakan dan kehancuran. Dan ingatlah dalam Al-Quran telah dikisahkan umat-umat yang terdahulu
terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka telah meninggalkan perintah Allah. Mereka telah menghina para nabi, para rasul. Dan Al-Quran ini Allah turunkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang sangat tinggi yang tidak diberi kepada umat-umat lain sehingga hari kiamat. Jadi marilah sama-sama kita letakkan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita membina keluarga yang sejahtera. Terima kasih banyak YB, Masya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk keluarga kita, bukan setakat baca, petunjuk dan panduan kepada kita. Dan saya persilakan Ustazah untuk dalam masa 2 minit ini membuat kesimpulan. Ustazah senyum. Sila Ustazah. Subhanallah, bagaimana jadikan alhamdulillah. Al-Quran petunjuk keluarga? Masya Allah, ada satu kalam ulama, saya tak ingatlah syekh mana ya, ulama mana nama. Tapi ulama yang masyhur juga, cuma saya tak ingat nama dia, menyebutkan apabila Al-Quran itu jatuh kepada seorang malaikat, maksudnya malaikat itu ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran, maka malaikat itu diangkat menjadi sebaik-baik ataupun penghulu kepada malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan apabila Al-Quran itu jatuh kepada seorang Nabi, lalu Nabi itu diangkat menjadi sebaik-baik Nabi, penghulu para Nabi, Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Al-Quran itu jatuh pada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, ia adalah sebaik-baik malam, lebih baik pada 1000 bulan. Dan bila Al-Quran itu jatuh pada bulan, dan bulan itu diangkat menjadi sebaik bulan, iaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan dijadikan sebagai satu bulan terbaik. Bila jatuh pada malam, kita tahu dalam surah Al-Qadr kan tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam itu jadi sebaik-baik malam. Dan apabila Al-Quran itu jatuh kepada sebuah keluarga, maka sudah tentu keluarga itu menjadi sebaik-baik keluarga. Dan bila Quran itu jatuh kepada seorang manusia, manusia itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi apa sahaja yang melibatkan Al-Quran, dari sana hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi sebuah keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai hiburan, Masya Allah. Muslimin-muslimat, tadi Syekh baca surah Luqman, Ustaz pun dah baca terjemahan, saya pun memang tak akan terjemah lagi. Cuma tuan-puan sekalian, kita tahu surah Luqman ini adalah surah parenting, pendidikan keluarga. Memang kalau mana-mana orang yang mengulas tentang pendidikan anak-anak, tentang pendidikan pada pasangan ke sebuah keluarga, mesti merujuk kepada surah Luqman. Jadi kita ni kan tak ada ilmu, saya pun tak ada ilmu. Tetapi Al-Quran ni, Masya Allah, saya kan nak tanya sekali lagi pada pihak Nashrul Quran. Orang kita website ni kadang susah nak hafal, tapi ada dah tu, nashrulquran.com tu. Lepas kan saya pada tu, orang kita kan banyak main Instagram. Ada tak akaun Instagram? Ada. Ada. Nashrul Quran Official. Okey, Nashrul Quran Official. Ya. Okey, yang main Instagram tengok Nashrul Quran Official. Kalau FB? Nashrul Quran. Nashrul Quran. Okey, Syekh, Ya. maksud Nashrul Quran? Penyebar Al-Quran. Penyebaran Al-Quran. Penyebaran Maksud syiar ialah Nashrul Quran, nak menyebarkan Al-Quran. Jadi muslimin-muslimat, kita tak ada basic pun. Surah Luqman dia terangkan pengenalan surah. Lepas tu dia pengenalan asbab nuzul ayat. Kemudian siapa Luqman? Kan ada orang kata Nabi, dan di sini diterangkan pelbagai pendapat menceritakan tentang Luqmanul Hakim, namun kebanyakan mengatakan bahawa bila ada seorang hamba Habsyi Ethiopia dan seorang tukang kayu, ulama berpendapat bahawa beliau bukanlah seorang Nabi dan tidak diberikan wahyu, tetapi orang saleh yang dikurniakan hikmah, iaitu pengetahuan tentang Islam. Jadi bila ada satu kisah tentang bukan Nabi, ini Luqman macam kita, maksudnya adalah orang biasa seperti kita. Dia bukanlah orang yang maksudnya wali Allah dan sebagainya. Walaupun begitu, kerana sifat-sifatnya ni kemungkinan besar beliau juga adalah waliullah. Jadi Allah datangkan kita susuk contoh. Kalau kita datangkan contoh Nabi, kita buat alasan itu Nabi. Tapi sekarang Luqman ni adalah orang biasa, tukang kayu sahaja. Adakah dia background akademik tentang Islam tinggi? Tapi dikhabarkan ia adalah seorang tukang kayu. Dan ini memang masyhur, muslimin-muslimat. Tetapi tukang kayu yang diberikan kefahaman tentang agama, lalu ayat-ayat yang dicakap pada anak itu dirakam di dalam Al-Quran.
Anak kata hebatnya. Dan kita sebagai manusia biasa ni, mungkin kita boleh mencontohi manusia biasa seperti Luqman ini. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekadar itulah kesimpulan daripada saya. Jadikanlah kita keluarga yang terbaik dan individu yang terbaik dengan Al-Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan dia tidak akan jatuh miskin. Dia tidak akan terperangkap dalam satu masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak akan terhina di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa bersama dengan ahli-ahli keluarganya. Siapakah ahli keluarga Allah? Iaitu ahli Al-Quran. Itulah ahli keluarga Allah di dunia. Mudah-mudahan kerana Al-Quran kita bertemu pada pagi ini. Kerana Al-Quran juga kita akan mendapat suluhan di dalam barzah. Dan kerana Al-Quran juga kita akan dibangkitkan bersama-sama di bawah naungan Allah di mahsyar. Dan kita bersatu di syurga Allah kerana Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, berakhirlah sudah forum keluarga Malaysia kita, siri yang pertama lah, dengan tajuknya Al-Quran Petunjuk Keluarga. Mungkin kita nak bincang sikit dengan Nasyur Quran lepas ni. Kita akan buat siaran langsung setiap minggu kot, InsyaAllah. dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Mungkin ada tak sempat nak baca, boleh dengar live pun jadilah. Ya. Kan? Buat sampai habis 30 juzuk, tapi jemput panel yang berbeza. Sambung. Jadi insya-Allah itu harapan kita, sebab tidak ada manual terbaik menjadi rujukan kepada manusia kecuali Al-Quran. Siapa cakap? Nabi cakap. Betul. Nabi sabda, wasiat aku yang paling baik, nasihat aku kepada umat saya dua saja. Sunnahnya baginda Nabi SAW, hadis dan juga Al-Quran. Jadi alhamdulillah, sidang penonton sekalian, jadikanlah Al-Quran petunjuk kita. Kalau kita tak jadikan, maka kita ni dianggap orang yang sombong. Dan Allah SWT firman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan atas muka bumi ini, kamu nak besar, nak bangunkan keluarga kamu dengan tak pakai agama. Jangan dengan sombong dan belagak. Jangan sombong. Kita tak mampu, akal kita tak mampu nak didik keluarga kita. Tetapi dengan petunjuk Al-Quran. Sebab Allah kata, kalau kita sombong dan angkuh, innaka lan takhriqal arda. Sombong macam mana pun kamu tak akan boleh tembus bumi. Masuk daripada atas turun ke bawah tak boleh. Dan walan tablughal jibala tula, dan kamu tak boleh junjung gunung yang tinggi. Jadi insya-Allah semoga Al-Quran menjadi pedoman kepada kita dan kepada seluruh keluarga Malaysia, supaya akhirnya kita menjadi orang yang bahagia, keluarga yang bahagia di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Siti Zailah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Ustazah Asma binti Harun atas kesudian hadir pada hari ini, dan juga Syekh Abdullah Sabhi Mari'i, kan, Mudir Akademi Nasyur Quran, dan juga yang kita raikan berbahagia Datuk Abdul Latif kerana membenarkan kita bersiaran secara langsung di studio Restu di Nasyur Quran. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به
بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إن